Pengasas yang telah mengasas model pengajaran sosial ialah Dr. Albert Bandura. Dr. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Kanada. Keluarganya ini sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Semasa di University Columbia British, beliau lebih berminat mengkaji bidang psikologi daripada bidang pengkhususan beliau, iaitu sains biologi. Dan beliau telah mendapat ijazah sarjana dalam bidang psikologi. Beliau juga pernah menulis artikel The Psychology of Change Encounter and Life Path. Beliau telah meneruskan pengajian di Universiti Iowa dan mendapat ijazah sarjana pada 1951 dan doktor falsafah pada tahun berikutnya. Dr. Albert Bandura pernah berkhidmat di Fakulti Psikologi di Universiti Stanford pada 1953. Kini beliau telah menjadi Profesor Psikologi sepenuh masa pada tahun 2002 sehingga sekarang. Teori pembelajaran sosial ini telah menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan sejarah perkembangan seseorang atau bertindak pasif terhadap pengaruh persekitaran. Model pembelajaran sosial adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan hubungan individu dengan masyarakat ataupun orang lain. Model pembelajaran ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain yang melibatkan proses demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Selain itu, model sosial ini juga direka cipta adalah bertujuan untuk membantu pelajar bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan bagaimana ianya dapat berfungsi sebagai ahli kumpulan ataupun pasukan. Model ini juga dapat membantu memperkembangkan perspektif individu dalam memperjelaskan dan mengembangkan idea-idea. Secara tidak langsung, pemikiran seseorang itu akan lebih terbuka kepada idea-idea orang lain. Dalam model ini juga lebih menekankan kepada penyiasatan dan penerokaan secara berkumpulan. Manakala novel ialah cerita rekaan yang panjang yang mengisahkan kehidupan manusia. Ada kalanya kehidupan manusia ini digambarkan melalui watak binatang atau objek lain. Novel ini terbahagi kepada dua, iaitu dari segi luaran yang menunjukkan jumlah perkataan, bab dan juga halaman. Manakala dari segi dalaman pula, termasuklah watak dan perwatakan, plot, latar, sudut pandangan, gaya bahasa dan juga nada. Menurut Shah Nur Ahmad pada tahun 1979, novel adalah satu bentuk penafsiran rencaman hidup manusia menerusi satu bentuk sastra iaitu cerita. Novel adalah satu rangkuman 3 faktor utama yang timbal-menimbal antara satu dengan yang lain, iaitu pengalaman pribadi, realiti rencaman hidup dan imajinasi. Ketiga-tiga faktor ini mencetuskan idea pokok yang kemudiannya dirombak dan disirat kembali untuk dijadikan sebuah karya yang unik dengan segala ciri terpadu di dalamnya. Daripada aspek etimologi, perkataan novel ini berasal daripada perkataan Itali iaitu novella yang bermakna cerita terkini. Lazimnya, bentuk ceritanya ialah yang berkaitan dengan kelakuan sosial, pengalaman ataupun kisah kehidupan manusia di satu-satu tempat dan pada sesuatu masa. Dalam sesebuah novel, biasanya panjang dan kompleks, iaitu melebihi 20,000 patah perkataan, malah lebih panjang daripada cerpen dan memerlukan latar, watak dan masa yang panjang. Terdapat sesetengah novel yang pendek dan dikenali sebagai novelette. Watak ialah perlakuan atau aksi dalam sesebuah cerita. Selalunya, watak-watak ini diciptakan untuk mendukung peranan atau diberi fungsi untuk mendukung idea pokok dan mengembangkan idea berkenaan hingga berjaya mencapai matlamatnya. Watak merupakan teras dalam sesebuah cerita. Sebab itulah dalam keseluruhan cerita, selalunya wataklah yang memainkan peranannya untuk menghidupkan cerita dan juga peristiwa yang berlaku sepanjang kisah atau cerita yang hendak disampaikan. Manakala, perwatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita di dalam cerita tersebut. Kegagalan pengarang menghidupkan watak-watak akan mencacatkan plot cerita tersebut. Pernyataan masalah.
Penyelidikan ini merupakan satu usaha untuk membina modul pembelajaran bagi pengajaran watak dan perwatakan berdasarkan novel Ogoshonto dengan tujuan menangani masalah kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran di pasaran. Permasalahan juga turut berlaku dalam kalangan pelajar di mana pelajar kurang memahami tentang watak dan perwatakan yang ada di dalam novel Ogoshonto dan keadaan dan kaedah pengajaran main peranan yang terdapat dalam model pengajaran sosial ini telah digunakan supaya pelajar lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu, pelajar juga kurang berkemahiran untuk berinteraksi dan juga bekerjasama dalam kumpulan apabila melakukan tugasan yang telah diberikan. Objektif pengajaran watak dan perwatakan berdasarkan novel Ogoshonto dengan menggunakan model pengajaran sosial ialah yang pertama, menghurai dan mengemukakan model-model yang terdapat dalam model pengajaran sosial, dan yang kedua adalah mengaplikasikan pengajaran main peranan dalam model pengajaran sosial ke dalam pengajaran watak dan perwatakan berdasarkan novel Ogoshonto. Kajian ini dijalankan untuk membina dan menilai model pengajaran yang sesuai sebagai bahan PDPC yang berkualiti dan dapat meningkatkan lagi mutu pembelajaran pelajar di samping menarik minat pelajar untuk pengajaran dan pembelajaran watak dan perwatakan. Terdapat 3 pihak yang terdapat dalam kepentingan kajian ini, iaitu pelajar, di mana pembinaan modul adalah untuk membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran watak dan perwatakan dalam novel Ogoshonto. Penggunaan modul pengajaran ini membolehkan pelajar mempunyai bahan pembelajaran yang terancang dan juga sistematik yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua adalah pensyarah. Penggunaan modul pengajaran ini dapat membantu pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam kuliah. Selain pelajar, pensyarah boleh menggunakan modul pengajaran ini sebagai bahan rujukan dan juga bahan bantu mengajar. Penggunaan modul pembelajaran ini juga dapat membantu pensyarah dalam membuat inovasi pada pengajaran mereka agar ia mudah lentur dan humanistik. Oleh itu, pembelajaran menggunakan modul ini dapat menjadi sumber rujukan dan juga motivasi kepada pensyarah untuk membuat inovasi pada pengajaran agar proses pengajaran dan pembelajaran lebih difahami dan diikuti oleh pelajar. Yang ketiga adalah institusi pendidikan. Modul pembelajaran di dalam institusi pendidikan boleh digunakan sebagai salah satu bahan pengajaran dan pembelajaran yang penting. Ini dapat membantu kelancaran proses PDPC kerana penggunaan modul yang bersesuaian dan menepati kehendak silibus. Institusi pendidikan yang menawarkan program perguruan harus memberi pendedahan kepada pelajar dalam proses pembinaan modul pengajaran agar ia dapat menjadi pendedahan awal kepada pembinaan modul pengajaran yang boleh dilaksanakan sewaktu mengajar kelak. Pada bahagian metodologi kajian, kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan kaedah pemerhatian dan perpustakaan. Model pembelajaran sosial adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Selain itu, model sosial ini juga direka cipta adalah bertujuan untuk membantu pelajar bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan bagaimana ianya dapat berfungsi sebagai ahli kumpulan atau pasukan. Menurut ahli teori sosial, tingkah laku kooperatif bukan sahaja merangsang murid-murid secara sosial, bahkan juga secara intelek. Oleh hal yang demikian, mereka mengesyorkan agar guru memberi tugas pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar yang memerlukan interaksi sosial bagi mencapai matlamat tersebut. Antara model-model yang terkandung dalam model pengajaran sosial ialah pembelajaran kooperatif, main peranan dan juga simulasi. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang menerangkan tentang bagaimana seorang murid dapat melakukan aktiviti secara berkumpulan dan cara untuk memperoleh kerjasama. Oleh itu, murid akan dapat mempelajari cara belajar secara kerjasama dalam kumpulan berbagai kebolehan, iaitu selain dapat mengeratkan silaturahim, ia juga dapat memperoleh cadangan yang berlainan dengan adanya perbincangan. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti merupakan asas utama dalam pembelajaran kooperatif. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga merupakan kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai kebolehan, pelbagai latar belakang budaya, campuran jantina dan pelbagai etnik bekerjasama dalam pasukan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Yang kedua adalah main peranan. Pembelajaran main peranan merupakan satu teknik mengajar dalam bilik darjah yang dilakukan oleh guru dan murid semasa sesi pembelajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran main peranan mengajarkan kepada murid tentang lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip, iaitu murid akan diberikan satu situasi atau keadaan dan murid akan melakukannya secara spontan dengan menggunakan skrip sendiri. Selain itu, pembelajaran main peranan ini juga menggambarkan keadaan yang berlainan, misalnya murid membayangkan sesuatu situasi yang timbul.
kemudian melakukannya mengikut situasi yang dibayangkan dengan secara spontan. Pembelajaran main peranan ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid memahami tingkah laku sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan berkesan. Yang ketiga adalah simulasi. Simulasi berasal daripada kata simulate yang artinya berpura-pura. Sebagai metod mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, iaitu terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu pelajar mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan juga untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Pengajaran main peranan merupakan satu teknik mengajar dalam bilik darjah. Ianya merupakan satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip. Main peranan ini bermaksud melakukan sesuatu situasi atau masalah atau juga peristiwa yang dianggap penting. Dengan kata lain, main peranan ini ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Antara prinsip-prinsip di dalam pengajaran main peranan ini ialah skenario, peranan dan taklimat latar yang sesuai perlu dipadankan agar ianya dapat menghasilkan pengajaran main peranan yang menyeluruh dan menyeronokkan. Peranan pelajar dalam main peranan hendaklah jelas agar perjalanan main peranan berjalan secara lancar. Peserta juga perlu diberikan masa yang cukup untuk membuat persediaan dan masa yang paling sesuai diperuntukkan untuk aktiviti main peranan adalah antara 15 hingga 20 minit. Pengajaran main peranan yang terdapat dalam model pengajaran sosial ini telah dipilih dan digunakan dalam pengajaran watak dan perwatakan berdasarkan novel Ogo Contoh. Pada permulaan pengajaran, guru akan mengajar tentang watak dan perwatakan terlebih dahulu, iaitu bermula dengan watak utama berserta dengan perwatakannya dan diikuti oleh watak-watak yang lain. Setelah itu, guru akan mengadakan satu aktiviti bersama-sama dengan pelajar bagi melihat tentang tahap kefahaman pelajar terhadap pembelajaran tersebut. Pelajar akan dibagikan kepada beberapa kumpulan kerana mengikut pengajaran main peranan, ianya dijalankan secara berkumpulan dan ahli bagi satu kumpulan terdiri dari 4 atau 5 orang. Setiap satu kumpulan akan dipanggil ke hadapan kelas bagi menjalankan tugas yang akan diberikan oleh guru dan salah satu dari ahli kumpulan tersebut perlu duduk di tempat yang disediakan bagi menjawab perkara yang dilakukan oleh kumpulannya dengan betul. Kumpulan tersebut akan diberikan satu watak yang ada di dalam novel Ogo Contoh dan murid di dalam kumpulan itu perlu bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dan melakukannya mengikut kreativiti mereka sendiri. Sebagai contoh, kumpulan 1 telah mendapat watak Tuan Kawai. Berdasarkan novel Ogo Contoh, Tuan Kawai merupakan watak utama dalam novel tersebut dan perwatakannya ialah merupakan seorang yang kaya yang memiliki kapal kawai maru. Tuan Kawai juga merupakan seorang yang arif tentang perikanan dan juga merupakan seorang nelayan yang menggunakan teknologi moden. Contohnya, dia telah menggunakan komputer dan satelit dalam kegiatan perikanannya. Seterusnya, Tuan Kawai juga merupakan seorang yang tidak pernah serik atau berputus asa dalam melakukan sesuatu sehingga dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Melalui perwatakan yang diketahui oleh mereka terhadap watak Tuan Kawai itu, mereka akan melakukan mengikut kreativiti mereka bagi menunjukkan watak siapa yang mereka dapat. Sebelum guru melakukan aktiviti ini, guru akan memulakannya dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada murid dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui tayangan video, mendengar rakaman dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengukuhkan kemahiran bertutur dan melatih diri untuk berfikir secara spontan supaya dapat menyelesaikan masalah secara pantas dan juga terkawal. Setelah kumpulan tersebut melakukan perwatakan dari watak yang mereka dapat, salah satu ahli yang telah diberi tugas untuk menjawab perlu menjawab watak siapa yang telah dilakukan oleh kumpulannya. Setelah selesai, ianya akan diteruskan lagi dengan kumpulan yang seterusnya sehinggalah kesemua kumpulan yang ada melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti ini dijalankan adalah bertujuan untuk menguasai kemahiran dan juga melatih murid untuk bertutur secara spontan melalui aktiviti main peranan ini. Ianya juga bertujuan untuk melatih murid agar berkemahiran menyusun ayat menggunakan sebutan yang tepat dan juga untuk membina pemikiran secara analitis dan juga kritis. Secara rumusannya, model pengajaran sosial telah memberi banyak peluang kepada pelajar. Sebagai contoh, melalui pembelajaran kooperatif, melalui pembelajaran ini, pelajar banyak diberi peluang untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan. Murid-murid dapat belajar bersama-sama untuk menguasai maklumat idea dan kemahiran yang penting, di samping memikirkan cara-cara penyelesaian bagi masalah yang timbul. Model pengajaran sosial juga ada menerangkan tentang teknik main peranan. Teknik ini juga telah banyak memberi peluang kepada murid-murid.
Teknik main peranan ini dapat membantu murid-murid untuk memahami tingkah laku sosial dan cara-cara bagi menyelesaikan masalah-masalah yang lebih berkesan. Selain itu, teknik ini juga membantu mengenai isu-isu sosial, mengembangkan sifat empati terhadap orang lain dan juga menambahbaikkan kemahiran sosial mereka. Teknik simulasi juga tidak ketinggalan dalam memberikan peluang kepada pelajarnya. Teknik simulasi dapat membantu murid-murid untuk melihat perwakilan objek yang sebenar.